Alright, Assalamualaikum. So sekarang ni kita nak buat full adder. So sebelum kita nak buat full adder, kita kena tahu dulu apa itu full adder. Okay, kalau tadi kita dah buat half adder, sekarang kita nak buat full adder. Apa ada dalam full adder? Full adder ni maksudnya dia satu penambahan komplit. Macam mana? Contohnya kalau kita dalam mathematics, contohnya kita ada 19 tambah 7 contohnya. Okay, so dalam full adder ni, ini adalah 2 bits lah. Okay, kalau kita tengok ni 9, 7. Okay, ini adalah in A. 9 ini adalah in A. Alright, 9 ini adalah in A, 7 ini adalah in B. Okay, kemudian sini ada sum. Okay, bila 9 tambah 7, hasil dia akan dapat, kalau kita tengok kat sini, hasil dia akan dapat 16. Betul? Okay, so hasil dia akan dapat 16, di mana 6 ni adalah apa? 6 ini adalah sum. Okey, 1 ini adalah cout. Okey, itu adalah half adder dulu. Tapi kalau full adder, kita kena ingat bahawa di atas ni juga terdapat cin. Okey, ataupun bila yang kat sini ini adalah cin. Makna kata satu ini akan dinaikkan ke sini, betul tak? Okey, so untuk next tu dia akan duduk di sini. So ini adalah cin dia. Jadi maksud kata untuk full adder dia ada sum, dia ada carry out, untuk input dia ada A, B dan cin. Okey, itu adalah untuk full adder. So boleh dapat yang tu So sekarang ni bila kita dah nak buat macam tu, so kita kena tengok dia punya sebelum kita nak buat tu, kita kena ada dia punya schematic diagram tadi. Okey, bila kita nak buat macam ni, so macam mana kita nak buat, mana kata dia macam gini. Okey, ni ada cin. Okey, so cin tambah A tambah B. Okey, mana kata kat sini dia ada cin A, B kan. So A tambah B. Okey, A tambah B dapat hasil kejap saya buat balik semula. Okey, A tambah B dapat hasil dia katakan contohnya hasil tu adalah S ni tambah dengan cin dapat hasil yang sebetulnya. Tambah ni dapat hasil S. Okey, bila S tambah cin ni dapat hasil dia, barulah dapat hasil S dan carry. Okey, kat bawah ni jadi so A tambah B tambah S ni, yang ini adalah satu half adder. Okey, hasil tambah dia ni, hasil dia kat sini, dia akan tambahkan dengan cin, dapat S. Carry main daripada mana? Carry adalah hasil tambah di sini. Okey, kalau kata A tambah B ni ada carry, so hasil tambah di sini dan juga hasil tambah kedua-dua ni, dia tambah dua-dua ni baru hasilkan carry. Okey, meanings untuk carry ni, kalau ada satu, dia akan representing carry satu, each one. So kita gunakan OR gate. Okey, kalau OR gate, kalau salah satu kat sini OR gate, A ni adalah satu ataupun ni salah satu, C ni akan jadi satu. Kalau ini satu, sini kosong, sini pun jadi satu. Okey, kalau kosong-kosong baru dia jadi kosong untuk carry out. Okey, so kat sini kita menggunakan, dengan kaedah ni kita menggunakan dua half adder dan juga satu OR input. Jadi bagaimana penyambungan dia? So penyambungan dia, kalau kita tengok kat sini, half adder yang pertama tadi, yang macam saya cakap, A tambah dengan B. Okey, A tambah dengan B kat sini. Output untuk sum ni dia masukkan ke dalam half adder yang kedua sebagai input A. Kemudian cin masukkan kepada dalam input B. Okey, dia tambah dua ni, so dapatlah hasil dia. Ini baru hasil yang betul keluarkan kepada half adder tadi tu. Full adder punya output untuk sum. Okey, bagi untuk carry out, so dia akan ambil carry yang pertama ni, dan carry yang kedua ni dia akan jalani operasi OR. Okey, kalau kata carry sini satu, carry sini kosong, dia akan keluar satu. Kalau carry sini kosong, carry sini satu, dia juga akan keluar satu. Tapi kalau carry dua-dua ni tak ada carry, so baru dia keluar kosong.
Okey. So ini adalah full adder punya schematic. Alright. So sekarang untuk kita nak coding dalam modul SIM. Dalam modul SIM ni macam biasa kita perlu buat, okey, saya gunakan projek yang tadi juga. So saya gunakan new file. So saya nak buat full adder 1 bit. Okey, jangan lupa ya saudara-saudara, dekat ni VHDL ni tukarkan kepada Verilog sebab kita nak guna Verilog. So okey. So sekarang full adder ni double klik kat sini. So kita boleh start coding. Okey. Coding dia, nama dia saya gunakan full adder 1 bit. So start dengan modul full adder 1 bit. Okey, kaki dia kita tengok list of the pins. So kita tengok dekat mana tadi? Okey, kat sini. List of the pin dia ada input A, input B, Cin, sum dan Cout untuk output. Sebelah sini output, sebelah sini input. So saya list downkan semua kaki input, kemudian kaki output. Macam saya cakap sebelum ni, saya list downkan input dulu, baru saya list downkan output. Jadi kalau ada setengah yang mungkin awak pernah jumpa dalam lain, mungkin dia list downkan output dulu baru input, tapi saya list downkan input dulu baru output. Okey, sum dan Cout saya guna tadi Okey. Kemudian lepas habis ni saya buat end modul. Alright. Okey. Lepas tu kat sini kita buat declaration on the input. Declaration on the input is the 3 ni. Alamak. Okey, 3 ini adalah input dia. So saya buat declaration terus kat sini saja. Kemudian output dia adalah sum and Cout di sini. Okey. Habis buat declaration, so sekarang kita nak buat dia punya body lah. So body tadi kita dah cakap, okey, kita tengok balik pada schematic yang saya draw tadi. Okey. Kita ada 3 body, half adder 2 or 1. Okey. Untuk yang pertama ni kita pakai nama dia M1. Alright, modul 1 dia kita pakai M1. So macam mana kita nak calling dia? Mula-mula sekali untuk kita nak buat call function, call modul, kita kena panggil dia punya modul dulu. Modul apa tadi? Half adder 1 bit. Okey. Daripada mana awak dapat half adder 1 bit ni? Buka balik library tadi. Okey, tengok balik ada tak half adder 1 bit awak dah buat sebelum ni. Okey, previous ni. Okey, sini pun ada half adder 1 bit. So make sure dia sama half adder 1 bit, dan awak panggil dia half adder 1 bit. Okey, kemudian tadi nama modul tu adalah modul 1. Okey, ini apa guna ni M1 M2 ni? Sebab dalam case ni kita panggil half adder ni kita panggil 2 kali. Pasal nak kita panggil ini pun half adder, ini pun half adder. Jadi untuk membezakan dia punya modul, so ini saya namakan half adder ni sebagai M1, half adder ni sebagai M2. Okey. Jadi walaupun dia panggil sebanyak 2 kali, tapi dia dah boleh beza. Satu nama dia M1, satu nama dia M2. Ini guna labeling kat sini. Okey, yang labeling ni ikut suka awak nak bubuh nama apa pun. Saya pakai M1. Okey. Kemudian lepas dah ada tu, mulalah kita nak kena buat dia punya pin out dia. Macam mana kita nak pin out dia? So kita check balik dekat sini. Mana tadi? Okey. Dekat sini input A, input B. Sambungkan dengan in A dan in B. Okey, sum dengan carry satu sambungkan ke sini. Okey. So, dekat sini tadi input A sambungkan dengan ni. Okey, kalau kita tengok half adder ni dia punya sambungan ni input A, input B, sum carry. Okey. So, yang pertama ni in A, kita sambungkan kepada in A. Input A sambungkan kepada in A. Input B sambungkan kepada in B. Okey. Kemudian next adalah sum. Okey, next tadi tu adalah sum. Okey, sum sambungkan ke sini. Macam mana kita nak sambungkan ke sini ni? Ini satu masalah dia kan. Sum kita nak sambung kat sini, kita tak tahu macam mana kita nak sambungkan dia punya masalah. Jadi, kita kena letak ni. Ini tak ada dia punya nama ni. So, ini apa nama dia? Wire. Wire apa? Kita letaklah, ikutlah labeling yang kita nak letak. So, saya letakkan wire ini. Okey. Saya letakkan wire ini sebagai nama contoh. Alright, saya pakai color ungu. Saya letak nama wire ni, saya letak
W1 contohnya. Okey, saya letak je nama wire dia adalah W1. Okey, jadi dekat sini first kali kita kena declare bila kita nak pakai wire, so kita kena declare wire. Wire dia adalah W1. Okey. Kemudian dekat sini kita sambungkan tadi. Alright, mana tadi? Okey, ni sum ini sambungkan kepada W1. Okey. So, link dia kita sambungkan kepada W1 kepada wire tadi. Okey. Lepas kita dah sambung kepada wire tadi tu, lepas tu baru carry dia. Okey, mana dia? Dekat ini pun sama juga. Carry ni pun sama juga. Okey. Tak ada juga nama dia. So, saya letak nama dia W2. Okey. Sama juga dengan carry yang bahagian B ni pun. Tak ada juga nama dia. So, saya letak dia W3. So, saya pakai 3 wire sekarang ni. W1, W2 dan W3. So, dekat sini kita kena declare lah. W2 dan W3. Okey. Kemudian W1 lepas tu sambung kepada W2 tadi kan. Okey. So, yang carry tadi ni. Okey. Kita tengok kat sini. Yang carry tadi ni dia sambung kepada W2. Nampak? Okey. So next saya nak buat half adder yang kedua. Okey, M2. So saya pun panggil lah half adder 1 bit. Okey, yang ini mesti sama dengan nama modul yang awak nak panggil. Kemudian modul 2, nama dia modul 2. Kemudian sambungan dia macam mana? Kita tengok balik dekat dalam skematik yang saya lukis tadi ni. Okey, input A sambungkan dengan W1. Input B sambungkan dengan Cin. Okey, sum sambungkan kepada sum, carry sambungkan kepada W3. Okey, macam mana? So, input A tadi sambungkan kepada W1. So, saya sambung je lah ke W1. Okey, input B tadi sambung kepada Cin. Okey, dalam kes ni saya pakai Cin C huruf besar. Jadi kita kena ikut sebab dia adalah case sensitif. Okey, kalau C huruf besar lah. C huruf kecil. Dia ada beza tu antara dua tu. Okey, kemudian next adalah kaki sum. Kaki sum kita sambung kepada output yang juga nama sum. So, saya just masukkan nama dia sum saja. Okey, sebab kat sini ada nama sum. And the last one tadi, kita tengok sini, carry ni dia sambungkan dia kepada W3. Okey, sambunglah kepada W3. Habis untuk dua half adder. Kemudian sekarang ni kita nak buat OR to input. Okey. So saya akan panggil OR to input saya. Okey, dengan nama OR to input ni saya dah tukar dia punya nama dia. OR to input saya dah bagi nama dia M3. Tapi tak apalah, dalam kes ni OR ni pakai satu je. Kalau katakan dalam awak nak buat satu design yang OR pakai banyak-banyak, so itulah gunanya labeling tadi tu. So M3. Okey. So nak sambung dia ke mana? Kita tengok balik pada design tadi. In A sambungkan kepada W2, in B sambungkan kepada W3 dan out sambungkan kepada Cout. So in A sambungkan kepada tadi W1. Okey. In A sambung kepada W2 tadi Okey, in B sambung ke W3. Okey, out dia sambung kepada Cout. Okey, dalam ni saya tulis apa tadi? Carry ke saya tulis Cout? Sorry, mana dia? Okey, Cout. So sambungkan kepada Cout. Okey, Cout dalam ni. Okey, dalam tadi tu darjah tadi saya buat C huruf besar. Tapi dalam design ni saya dah declare dia sebagai C huruf kecil. So saya gunakan je lah terus C dia huruf kecil. Okey, dia mesti sama ya. Cout sini dan Cout sini mesti sama. Kalau huruf kecil, huruf besar. Okey. So habis. So selepas habis tu buka balik projek, save balik yang tadi ni. Okey, ini habis lah ni. So dah siap dah awak punya full adder 4 bit tadi tu. Edit, compile, and then compile, then tak ada masalah. So settle lah untuk full adder. So sekarang bila dah siap full adder ni, kita mesti nak test dia sama ada betul ke tak betul ke awak punya full adder. Jadi kita kena buat dia punya test bench. Okey, untuk test bench dia saya menggunakan test bench yang sebegini. Okey, register A, register B, register C. Saya gunakan 3 register A, register B, di mana register A sambung kepada input A, register B sambung kepada in B, register C sambung kepada Cin, sum sambung kepada out sum, Cout sambung ke out carry. Okey. So sekarang macam biasa kita nak kena buat mana tadi tu? Add to the project, new file. Kemudian ini mesti make sure verilog. Kemudian sekarang ni saya nak buat full adder. Okey, check balik, saya tengok balik ni.
Okey, nama dia full adder 1 bit dash TB ataupun test bench. So saya bagi nama macam itulah. So saya nak buat full adder 1 bit underscore TB. Okey. Yang ini ikut awak punya labeling awak nak buat apa. Saya buat sebab saya nak follow saya punya design, saya punya schematic tadi ni. So saya ikutlah full adder 1 bit tu. Okey, kalau awak nak buat nama lain pun tak ada masalah sebab dia adalah labeling sahaja. Okey. So full adder 1 bit TB mana? Okey, sini. So buka. So modul. Okey, modul. Type baliklah full adder 1 bit underscore TB. Ini adalah nama dia. Kemudian dia tak ada apa-apa kaki. Bila kita nak buat test bench, biasanya kita buat memang test bench dia tak ada pun pin out. Semua ikut dalam modul saja. Dia tak ada pun pin out, dia tak ada pun pin in ataupun pin out di sebelah kiri ataupun kanan dia. So tak ada apalah. So just tak ada pin yang keluar daripada modul tu. So just bracket kosong sahaja. Kemudian modul, okey. Register. Kita guna 3 register. Ingat macam tadi saya tulis register A, register B, register C. Okey. Untuk wire, kita ada 2 wire. Satu adalah wire sum, satu lagi wire carry. Oh, tadi saya tulis out saya tulis out sum dan out carry kot. Okey, so saya guna out sum dan out carry. Okey. Dah habis tu, sekarang ni saya nak masuk dia punya input. Bagaimana kita nak guna dia punya input? Kita nak masuk register tadi tu, kita nak guna register. So saya pakai initial. Okey, begin. End. Okey. Dalam kes ni saya pakai 3 input. Jadi bila saya pakai 3 input, saya mudah dia kita gunakan for. Okey. So kita gunakan for. Okey, for bracket. Kemudian data saya pakai D. Pakai data pun tak apa, ataupun okey, saya gunakan D saja. D sama dengan initial data adalah kosong. Okey. Semicolon. Kemudian D ini, kalau 3 kemungkinan, D adalah 2 power of 3. 2 power of 3 adalah equal to the berapa 8. So D adalah lebih kecil daripada 8. Kalau dia lebih kecil daripada 8, D akan sama dengan D tambah 1. Okey. Apa maksud dia ni? Starting dia D sama dengan kosong. Alright. Lepas tu dia akan check adakah D lebih kecil daripada 8. Kalau dia lebih kecil daripada 8, dia perform apa yang kita buat kat sini. Kemudian dia tambah D tambah 1. So sekarang D dah jadi 1. So dia tengok adakah dia lebih kecil daripada 8. Yes, dia kecil daripada 8. Dia akan perform sebanyak 8 kali lah, sampai D equals to 8. So apabila dia sama dengan 8, ni pun sama dengan 8. So sama-sama 8. So dia akan tak buat for tu. Okay. Before kita buat benda tu, alright, sebelum kita buat benda-benda ni, kita kena declarekan D. Sebab D sekarang ni dia tak tahu apa benda. So declare adalah D adalah integer. Integer adalah D. Okay. Okay, integer D. Okay, kemudian untuk nak start for tadi tu, apa yang dia perlu buat? Kita pakai begin dan end. Begin dan end. Okay. Begin kita nak guna apa? Dia nak buat apa kat sini? So kita pakai curly bracket ni. Okay, untuk register A, register B, register C. Okay. Lepas tu end of curly bracket. Kemudian kita buat sama dengan D. Apa maksud dia ni? Apa maksud curly bracket ni? So curly bracket ni, apabila D ni equals to kosong, so dia akan convertkan ni kepada dalam bentuk binary. So dia akan jadi 0, 0, 0. Kalau D ni kasi 1, dia akan jadi 0, 1. 0, 0, 1. Kalau D ni equal 2, dia akan jadi register A akan jadi 0, register B akan jadi 1, register C akan jadi
kosong. Dia akan convert kepada dalam bentuk binary lah, sampai dia bentuk, bila dia sama dengan 7, dia akan jadi 111 lah. Dan 8 dia dah settle lah, dia dah habis dah buat kerja dia. Okey. Kemudian dia hold ni berapa lama? So kita nak tengok dia hold selama 10 picosecond. Value tadi tu dia hold selama 10 picosecond. Selepas 10 picosecond baru dia buat yang semula balik. Baru dia buat yang the next, dia change lah. Maksudnya tadi kalau kosong, lepas tu 1 10 picosecond, satu lagi 10 picosecond, macam tu. Alright. So habislah. Ini bahagian input. Bahagian input dia kita dah masuk. Kemudian kita nak linkkan dia dengan benda ni tadi. Okey, dengan test modul. Okey, saya gunakan test modul. Kita kena panggil balik full adder yang kita panggil tadi. Okey, untuk kita nak linkkan dia, kita kena panggil balik full adder tadi. So full adder 1 bit. Okey. Kemudian kita nak panggil, kita link balik. So yang ini saya namakan test modul. Alright. Nama dia modul ni. Kat sini kalau kita tengok di sini, nama dia saya letakkan dia nama test modul. Okey, kemudian pin dia. So kalau kita tengok pin dia kat sini, saya sambung register A dengan in A, register B dengan in B, register C dengan C in, sum dengan out sum, C out dengan out carry. So saya sambungkan semua macam itulah. So tadi kita dah gunakan full adder bit 1 ni. Okey, kalau full adder 1 bit ni kita nampak in A, in B, C in. Ni dia punya sambungan ni. Jadi tempat pertama ni in A, kita sambung ke mana? Register A. Okey, macam itulah. So kita letak register A. In B tadi kita sambung ke mana? Register B. Okey, in C kita sambung ke mana? Register C. Okey, C in kita sambung ke register C. Kemudian kita sambung kepada out sum dan juga kita sambung kepada out carry. Okey. Semicolon jangan lupa. Alright. So bila dah habis ni, kita pun save. Okey. So bila kita save dan kemudian kita compile. Okey, kalau kita compile kat sini dia kata ada satu error. So kita tengok apa error dia. Name out sum does not refer to the scope. Okey. Out sum, mana out sum? Okey, so sini saya buat apa ni? Oh, sepatutnya bukan tersilap tadi tu. Okey, out sum. So compile balik, save. Okey, so sekarang tak ada problem lah. Alright. So tadi cuma ada syntax error kat sini lah. Okey. So bila dah tak ada apa masalah kat sini, so kita check balik kat library tadi. So kita dah tengok balik, tadi kita dah buat half adder 1 bit. So sekarang so full adder 1 bit. So test bench dia full adder 1 bit test bench. So kita run dia punya, kita run simulation dia kat situ. Alright. So bila kita dah run, kita ambil balik register A, register B, register C, out sum carry. Alright. Add to the wave. So nampak dia punya ni. Maksud saya besarkan sedikit. Okay. So tadi kita dah cakap untuk kita nak run dia, first run dia kita nak run dia, kita nak tengok. So dia ada 3 bit. So dia complete cycle dia adalah 203. Okay, 3 input kan, 10 tadi kan, 10 pico untuk 1 bit. So dia ada 203 adalah 8. So 10 bit, so dia akan jadi 80 lah. Ending dia akan jadi 80. So kita pun boleh tekan F9 ataupun F9 ataupun tekan klik kat situ lah. So kita besarkan dia punya ni. Alright. So bila kita besarkan dia punya ni, kita nampak lah hasil tambah dia macam mana. Okay, kalau kita tengok sini, 0 tambah 0 tambah 0 akan jadi 0, 0. Kalau kat sini pula 0 tambah 0 tambah 1, dia akan jadi out sum dia akan jadi 1. Carry akan jadi 0. Okay, kalau kita tengok sini sama juga, dia akan jadi 1, dia akan jadi 0 kan. Carry kat sini. Okay, kalau kat sini contohnya macam ni, 0 tambah 1 tambah 1. So ini adalah 2. 2 adalah 0 1 0. Okey, kat sini nampak 1 0. Ini nampak ni Okey, 0 tambah 1 tambah 1 akan jadi 1 0. Okey. Sini pun sama. Sini kalau ni 1 tambah 0 tambah 0, so dia akan jadi 0 1. 0 1. Okey. Sampai yang last kali lah. Last kali 1 tambah 1 tambah 1, dia akan jadi 1 1. So this is complete. Ini bila dah check ni dah sama,
Okey, ini barulah nama kita apa ni? Full adder kita tu dah fully test dan juga betul dia punya dari segi output dia. Baru kita boleh guna untuk next step kita nak buat full adder 4 bit for example, ataupun full adder 2 bit ke 4 bit ke whatever lah nanti kita nak akan buat. Okey, tapi sekarang ni untuk sekarang ni kita nak kena check dululah ni. Setiap student kena check dulu dia punya input dia betul ke tak betul. Kalau tak betul, mungkin ada sesuatu waktu connection ke tak betul, sama-sama ada waktu dekat awak buat dekat sini ke, connection dekat sini ke tak betul, ataupun bagaimana. Okey, so kalau dah betul tu baru kita boleh proceed ke next punya step, iaitu full adder 4 bit. Okey, terima kasih, nanti kita akan buat balik.